Sejahtera, Alhamdulillah. Terima kasih kerana tuan-puan semua berminat untuk mengikuti kursus berkenaan pengurusan aset alih kerajaan. Okey, ini rasanya kali kedua lah saya menyampaikan berkenaan pasal tata cara pengurusan aset alih ini. Tapi sebelum kita pergi kepada perkeliling yang disediakan ini, saya akan minta tuan-puan isikan dalam Google Form sebab kita nak mengetahui sejauh mana tuan-puan terlibat dalam pengurusan aset. Adakah tuan-puan terlibat pengurusan aset sebagai pembantu aset atau pegawai aset sama ada di PTJ ini hanya melibatkan lecture sahaja. So tuan-puan dimintalah kok ngantuk nanti sediakan minuman kacang-kacang ke ya, sebab kursus ni memang agak panjang sikit sebab dia melibatkan tata cara. Okey. So sekarang 46 yang nak respon kita punya soalan. Okey, mana lagi ni? Sebab ini adalah mudah untuk saya mengetahui sejauh mana tuan-puan ni terlibat dalam pengurusan aset atau tidak. Sebab mulai pada tahun ini, aset diuruskan mengikut PTJ. Bermakna aset-aset yang dahulunya kita laporkan kepada bahagian-bahagian, kita tidak lagi melaporkan kepada bahagian, kita perlu melaporkan kepada PTJ. PTJ itu adalah pusat tanggungjawab yang membuat perolehan, yang menguruskan perolehan kepada kita. So benda ini adalah tertakluk dalam garis panduan penubuhan PTJ, di mana PTJ bertanggungjawab untuk menyelaras pengurusan aset di bawah pusat kos. Tuan-puan jangan salah faham, pengurusan aset melibatkan MySPA masih lagi diurus melibatkan PTJ. Pengurusan berdasarkan PTJ. Pusat kos melaporkan kedudukan aset, pelaporan-pelaporan aset yang banyak tu kepada PTJ. PTJ melaporkan pengurusan aset kepada jawatan kuasa pengurusan aset induk JKPAK di peringkat jabatan, iaitu dipengerusikan oleh timbalan kita punya ketua pengarah pertanian kita, pengurusan dan regulatory. Okey, boleh faham ya? Okey, sekarang dah separuh. Okey, yang mana separuh tu tak apa, yang janji yang 35 tu peserta sebenarnya diharapkan dapat menjawab soalan ini. Okey, saya tak nak membuang masa. Sambil tu tuan-puan diminta ya untuk memastikan menjawab soalan yang kita telah sediakan. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang pertama melibatkan pengurusan aset alih ini. Okey, next. Okey, semua nampak slide ni? Boleh jawab ke, nampak slide tak? Mana nampak slide? Tak nampak. Nampak Puan Mak Ya. Nampak. Okey. Nampak. Okay, next slide. Okey, dalam menguruskan aset ini, tuan-puan diminta untuk mengetahui sama ada aset itu dia dalam kategori mana. So, dokumen yang penting, rujukan yang penting untuk kita menguruskan aset ini adalah kita perlu merujuk kepada Treasury punya laman web. So, tak ada lagi istilah-istilah yang dulu, ini stok lah, duk main agak-agak ini stok ke, ini aset ke. Tuan-puan diminta untuk memastikan tuan-puan menyemak di dalam knowledge base treasury. Ini pernah tengok ke? Okey, siapa yang menguruskan aset biasanya akan merujuk kepada knowledge base treasury.gov.my
Di sini tuan-puan boleh tarik apa benda, aset ke stok ke, supaya kita boleh menguruskan dia mengikut tata cara yang mana satu, tata cara stok atau tata cara aset. Okey. Dan pertama sekali tuan-puan diminta untuk menyediakan salinan ya, bila audit ke apa, dia akan nak tengok tuan-puan ada dokumen melibatkan pengurusan aset kerajaan, iaitu pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Perbendaharaan Malaysia. Ya? Ini kena tengok dekat SCTP PPP treasury.gov.my. Tuan-puan ambil kepada pengurusan aset kerajaan. Di situ ada bidang-bidangnya. Ada bidang untuk aset alih, ada stok, ada aset tak ketara, ada aset haiwan, aset ikan, aset tumbuhan. Dekat situ Okey, biasakan untuk merujuk kepada laman web tersebut. Okey, seterusnya untuk hari ini saya punya lecture akan berhenti kalau boleh sehingga kepada penyelenggaraan. Tapi ini adalah topik-topik yang akan saya sampaikan selama 2 hari setengah ini, melibatkan pengurusan aset kerajaan, tata cara pengurusan aset alih kerajaan, pendahuluannya AM 2.2 iaitu melibat penerimaan, AM 2.3 pendaftaran, AM 2.4 penggunaan penyimpanan dan pemeriksaan, AM 2.5 iaitu penyelenggaraan, AM 2.6 melibatkan pindahan, AM 2.7 melibatkan pelupusan dan akhir sekali AM 2.8 kehilangan dan hapuskan. Okey. Bercakap berkenaan mengurusan aset kerajaan ini, okey, bagi AM 1.1 ini, pekeliling ini menjelaskan peraturan berkaitan pengurusan aset ketara. Aset ketara ini adalah yang terdiri daripada aset alih, aset hidup, aset stor dan aset tak ketara kerajaan persekutuan. Ini kita bercakap pasal aset milik federal. Milik federal yang diuruskan berdasarkan tata cara pengurusan aset alih. Untuk aset-aset state, tuan-puan boleh juga merujuk kepada tata cara yang sama, ia bergantung kepada SUK di pejabat negeri tuan-puan. Definisi aset sebagaimana kita ketahui, aset ini adalah sumber yang kita kena kawal, di mana dikawal oleh entiti hasil daripada peristiwa lampau, memberi manfaat kepada kerajaan dan potensi perkhidmatannya dijangka mengalir ke dalam entiti. Inilah disebabkan aset alih ini, aset tak alih ke, diakruankan kerana ia memberi manfaat kepada kerajaan. Okey. Minta tolong slideshow, tak nampak. Tak nampak? Kejap ya. Okey, mana yang tak nampak, tak dengar ke, sila maklumkan, nanti takut saya bercakap seorang diri. Okey, sila maklumkan. Kalau tuan-puan tak faham, sila bersuara, tak ada masalah. Ya. Kalau rasa saya tak ni, boleh chat juga, tak ada masalah. Okey, sekejap ya. Boleh kan? Boleh? Okey, untuk aset ini melibatkan pecahan kepada dua. Okey, nampak ke? Dah besar ke? Okey, nampak. Besar Okey, nampak besar. Okey. Okey, untuk aset ini ia dibahagi kepada dua, iaitu aset ketara dan aset tak ketara. Jika kalau aset ini dipandang dari segi sudut akruan, dia dibahagi kepada dua juga, aset dipermodalkan dan aset tidak dipermodalkan. Tapi hari ini melibatkan pengurusan aset. Dia adalah dalam kategori dua, dia bukan dalam prinsip perakaunan, dia dalam prinsip pengurusan kerajaan melibatkan aset ketara yang mempunyai kewujudannya fizikal. Dia boleh dipegang, boleh disentuh untuk kegunaan kita. Okey, kalau aset tak ketara ini aset yang tidak boleh disentuh. Contoh adalah aset-aset yang melibatkan kita punya software kita, itu melibatkan aset tak ketara yang mana terbahagi kepada harta intelek dan bukan intelek. Okey, next. Okey, ini adalah perkara penting dalam kita menguruskan aset.
kita mesti dilantik tuan-puan. Mana yang tidak dilantik? Okey, mulai pada tahun ini, jawatan kuasa pengurusan aset kerajaan di peringkat induk iaitu di peringkat jabatan, kita akan dapatkan pelantikan daripada PTJ ini pegawai aset yang bertugas di PTJ akan dilantik oleh KPP. Manakala tuan-puan yang bertugas sebagai pegawai aset di pusat kos, tuan-puan akan dilantik di peringkat PTJ. Ya, ini akan membatalkan segala pelantikan-pelantikan yang telah dilakukan dahulu. Kerana pada mulai pada tahun ini, pelantikan ini adalah diselaraskan diuruskan berdasarkan PTJ. So kita melantik PTJ kerana PTJ melaporkan kepada Jawatankuasa Induk Jabatan. Tuan-puan melaporkan kepada PTJ, tuan-puan perlu dilantik oleh PTJ iaitu KU di PTJ berkenaan. Boleh faham Okey. Tanggungjawab pegawai pengawal ini adalah kalau di peringkat kementerian ia adalah KSU. Di peringkat KP jatuhnya kuasa itu, diturunkan kuasa itu jatuh kepada KPP. Penubuhan unit pengurusan aset di peringkat kementerian atau jabatan perlu diwujudkan. Kalau tuan-puan faham, rasanya dahulu memang tak ada YUPA di jabatan kan? Okey, susulan re-op yang telah dilakukan pada September 2018, unit pengurusan aset diwujudkan. Susulan pekeliling yang telah dikeluarkan ini perlu diwujudkan YUPA di peringkat jabatan. So, bila kita melibatkan di PTJ sepatutnya mempunyai unit pengurusan aset di peringkat PTJ. Okey, pelantikan jawatankuasa penyiasat bagi kes-kes kehilangan ini melibatkan tanggungjawab pegawai pengawal, bukan tanggungjawab PTJ. Maksudnya jika berlaku kehilangan aset yang berlaku di tempat tuan-puan, pasukan penyiasat ini akan dilantik oleh KSU. So nama-nama kita di peringkat jabatan akan menyediakan pelantikan senarai nama untuk pegawai penyiasat dan pihak di jawatankuasa urustia bagi kehilangan di peringkat MAFI akan memilih nama-nama yang kita calonkan. Okey. So kawal selia UYUPA ini dia adalah bertanggungjawab dalam pengurusan aset dan pengurusan stok dan bertanggungjawab mengemukakan laporan eksekutif pengurusan aset kerajaan tahunan. Laporan ini melibatkan laporan yang perlu dikemukakan biasanya pada Februari pada tahun berikutnya kepada kementerian dan kementerian memajukan kepada Perbendaraan Malaysia. Tuan-puan sangatlah kena peka berkenaan laporan Kalau tuan-puan lambat, pelaporan kita akan menjejaskan pelaporan kita nak hantar kepada MAFI. MAFI nak hantar kepada perbendaraan. So pelaporan-pelaporan aset ini sangat penting mengikut masa yang telah ditetapkan untuk kena hantar. Jangan ikut sedap je nak mesyuarat Okey, nanti saya akan bagi dia punya tarikh macam mana nak setting mesyuarat. Okey, tanggungjawab ketua jabatan. Okey, ketua jabatan dekat sini. Dalam pengurusan aset, jika tuan-puan perasan, dalam QPA 3, borang-borang ketua jabatan ini adalah melibatkan ketua pejabat di lokasi aset tuan-puan. Boleh faham Ini bukan orang kata bukan ketua KP. Dalam pengurusan aset, ketua jabatan ini adalah orang yang bertanggungjawab dalam menguruskan organisasi di pejabat tersebut. Okey, so kalau kita tengok kepada QPA 3 kita ada ketua jabatan kena saing apa semua, itu adalah bermaksud kita punya ketua pejabat kita tu siapa? KU ke? Kita punya kalau bahagian pengarah ke? Okey, itulah bermaksudnya ketua jabatan. Yang dimaksudkan ialah pegawai yang mengetuai sesebuah organisasi dan merupakan penyelia kepada pegawai dan kaki tangan bawahannya. Okey. So, ketua jabatan diminta melantik pegawai penerima. Pegawai penerima ni perlu dilantik di mana untuk menerima aset alih atau stok.
Jangan sebarangan orang yang tidak dilantik menerima aset atau stok. Ya? Mereka perlu dilantik kerana inilah yang akan diaudit oleh kita punya audit dalam ke, jabatan audit ke. Ini dia akan tengok kepada surat pelantikan. Pada tahun ini kita cuba menyelaraskan pelantikan-pelantikannya banyak berlaku di PTJ. Okey. So surat-surat edaran kepada arahan kepada semua ketua-ketua PTJ kita telah keluarkan dan mungkin pusat kos perlulah orang kata submitkan nama-nama yang terlibat dalam pengurusan aset. So tanggungjawab ketua jabatan ataupun KU ataupun pengarah, ketua di organisasi perlu memastikan aset disimpan di tempat yang sesuai, didaftarkan, diselenggara, memastikan hasil penemuan yang berlaku di dalam pemeriksaan aset alih diambil tindakan, menyediakanlah pelan perancangan kalau nak lupus bila apa semua, kena pastikan ada, menyediakan pelan perancangan pelupusan berdasarkan laporan pemeriksaan, menyediakan laporan awal kehilangan jika ada aset hilang yang berlaku, melantik pegawai khusus sepenuhnya. Okey, ini melibatkan jika di PTJ perlu ada pegawai stor. Jika di orang kata di stor unit ataupun di pusat kos ada pegawai stor, maksudnya tuan-puan sepatutnya kalau pegawai stor tu tak ada dekat PTJ, pegawai stor tersebut perlu ada di PTJ. Kerana PTJ perlu jadi stor utama. Store yang ada di pusat kos dipanggil store unit. Dan store unit pun tidak perlu jika tiada keperluan. Yang penting PTJ perlu buka store utama. Okey, di tanggungjawab ketua jabatan juga perlu melantik pegawai pemeriksa store. Pemeriksa store ini kita akan selaraskan KP akan lantik, cuma diminta untuk mencalonkan nama. Maksudnya pencalonan yang melibatkan guna sama iaitu pelantikan pegawai perakuan pelupusan, pegawai pemeriksa aset, lembaga pemeriksa pelupusan itu akan dilantik oleh KPP. So penyediaan laporan suku tahun ini juga melibatkan tanggungjawab kita punya. Selain tanggungjawab itu memanglah disediakan oleh pegawai aset, ia adalah tanggungjawab kita punya ketua pejabat kita. Dan juga penyediaan laporan eksekutif ini adalah laporan yang suku keempat itu. Okey, next. Okey, unit pengurusan aset ini. Orang tanya saya, boleh ke unit pengurusan aset saya ni, saya nak letakkan pusat-pusat kos ni di bawah. Tak ada masalah. Sebab tuan-puan dibuat perlantikan berdasarkan PTJ, tapi tidaklah menguruskan aset di PTJ tersebut. Tuan-puan menguruskan aset di pusat kos tuan-puan kalau tuan-puan bertugas di pusat kos. Peranan penyelarasan di peringkat PTJ ini ia adalah penting kerana aset ini diperakaunkan, diakruankan di PTJ. Di siapa yang membuat perolehan kita? Itulah dipertanggungan aset-aset di situ. Disebabkan itu, PTJ memainkan peranan yang besar kerana bila diaudit, aset tuan-puan yang tuan-puan berada di pusat kos tu, aset tuan-puan semua dipertanggungan dalam sudut perakaunan, dia dipertanggungan dekat PTJ. Kedudukannya, nilainya. So, jika aset-aset itu berlaku pindahan, berlaku pelupusan, berlaku kehilangan hapus kira, perlulah melalui PTJ kerana PTJ perlu melaksanakan proses pindahan, proses pelupusan dalam sistem 1GFMAS. Kita menguruskan aset ini, kita ada dua sistem tuan-puan. Mungkin tuan-puan yang kita tekankan di PTJ adalah melibatkan 1GFMAS. Tapi yang tuan-puan sekarang ni yang berada di pusat kos, di lokasi-lokasi kecil ini, tuan-puan menggunakan sistem MySpa. Okey, so YUPA ini diletakkan, kalau kita di peringkat jabatan, kita letakkan YUPA ini di bahagian khidmat pengurusan. So jabatan atau cawangan institut atau bukan bertaraf PTJ ini boleh mengikutnya di pejabat lain lah. So disebabkan itulah YUPA di peringkat PTJ perlu diwujudkanlah bila berlakunya pengurusan aset secara PTJ, YUPA perlu diwujudkan di peringkat PTJ supaya pengurusan aset di bawah tuan-puan ni akan diurus dengan baik. Okay, next.
Okey, unit pengurusan aset ini bertanggungjawab menguruskan semua aset kecuali aset ta'alih lah. Ya, aset ta'alih biasa dia akan ada satu unit pengurusan fasiliti sebab tata caranya berbeza. Dia menggunakan tata cara pekeliling yang dikeluarkan oleh JKR. Jadi bila melibatkan tata cara yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia, melibatkan semua aset alih, aset hidup semua ni, aset haiwan tak ketara, ia adalah di bawah unit pengurusan aset. So, kalau kita tengok dia punya kitarannya, kawalannya meliputi daripada terima dah bermulanya kita kata peranan kita sebagai pegawai aset atau pembantu aset sampailah aset itu dilupuskan atau aset itu hilang atau aset itu orang kata berjaya dihapus kirakan mengikut orang kata pengecualian yang dikeluarkan. So dalam menguruskan aset ini adalah orang kata peringkat-peringkat yang berlaku, kitaran yang berlaku dalam menguruskan aset alih kerajaan. Next. Okey, unit pengurusan aset ini kalau tuan-puan tengok, kami bertindak untuk memastikan ada pelantikan berlaku di pegawai aset di PTJ. Pegawai pemeriksa, lembaga pemeriksa, sini satu tertinggal, perakuan pelupusan, pegawai perakuan pelupusan iaitu PEP yang terbahagi pada dua, iaitu ICT dengan yang elektrik dan elektronik ni, dan jawatan kuasa penyiasat serta pemverifikasi stor. Ini adalah lantikan di bawah yang perlu diselaraskan oleh jumpa jabatan akan dilantik oleh Ketua Pengarah Pertanian. Jumpa jabatan menjadi urustia kepada mesyuarat JKPAK. Manakala di peringkat PTJ, tuan-puan menjadi urustia mesyuarat JKPAK di peringkat PTJ. Siapa yang menjadi pegawai aset di PTJ adalah setiausaha bagi mesyuarat JKPAK di peringkat PTJ. Menyelaras laporan suku tahun daripada jabatan, kami menyelaras laporan suku tahun melibatkan PTJ ini dari setiap 3 bulan sekali. Disebabkan itulah tuan-puan perlu faham bila bermesyuarat, sebab saya tengok banyak kesilapan di peringkat bahagian-bahagian dulu, sebab kita buat pelaksanaan dulu secara bahagian kan, menguruskan aset. Banyak kesilapan berlaku, diorang meeting tak ikut tempoh. Maksudnya, contoh saya bagi tahu contoh. Okey, mesyuaratnya pada bulan Oktober. Mesyuaratnya pada bulan Oktober nak bincang kedudukan laporan suku keempat. Logik ke tak logik? Tak logik kan? Sebab you all tak habis lagi suku keempat tersebut. Pastikan suku tersebut dihabiskan untuk 3 bulan pertama, pada bulan berikutnya barulah bermesyuarat. Barulah kita mengetahui itulah kedudukan aset bagi tempoh 3 bulan. Iaitu Januari hingga Mac, April hingga Jun, kan? April hingga Jun, Julai hingga September, Oktober hingga Disember. So, kalau mesyuarat kita nak buat untuk suku keempat, pastikan Disember tu dah habis. Minggu pertama Januari, barulah tuan-puan compile laporan bagi Oktober hingga Disember. Ya, saya tak nak ini lagi. Dengar Okey, ada soalan ke? Okey. So, saya nak tuan-puan faham benda ni sebab dia akan memberi kesan kepada pelaporan. Macam mana tuan-puan, kalau tak faham dari segi ini, tuan-puan akan salah melaporkan kedudukan aset tuan-puan. Okey, seterusnya mendapatkan laporan tahunan pengurusan aset alih, aset hidup, stor dan aset tak ketara. Ini yang jabatan kita akan sediakanlah berdasarkan suku pertama sampai suku keempat dan kita laporkan kepada kementerian, dan pada minggu lepas kita mengemukakan laporan eksekutif pengurusan aset kepada kementerian untuk dimajukan kepada Perbendaharaan Malaysia. Itulah sebabnya sangat penting pelaporan JKPAK ini disediakan dengan tepat, mengikut tempoh yang telah ditetapkan dan mengikut masa yang perlu dihantar kepada PTJ, dan PTJ perlu kemukakan kepada pihak jumpa jabatan. Okey, next.
Okey, pelantikan pegawai aset. Pelantikan pegawai aset ini melibatkan pelantikan yang dilakukan oleh ketua pengarah kita melibatkan PTJ. Manakala bagi tuan-puan yang saya maklumkan tadi melibatkan ketua PTJ, itu akan melantik tuan-puan. Grade jawatan ini ada orang tanya, grade jawatan macam mana? Ia tertakluk kepada beban tugas, nilai serta bilangan aset kerajaan di bawah kawalan tuan-puan. Ya, jika tak ada dalam satu organisasi itu tak ada pun. Maksudnya ada ketua pejabat iaitu KU, pegawai, dan di bawah KU tersebut adalah penolong pegawai pertanian, itu tak ada masalah. Tak ada masalah jika memang sebab dalam pengurusan aset, KU tidak boleh dilantik sebagai pegawai aset kerana mereka merupakan ketua jabatan bagi organisasi tersebut. Memang tidak boleh. Jika ini berlaku, sila maklumkan kepada kita. Kita ingin tengok sejauh mana berapakah bilangan staf yang berada di organisasi tersebut. So, seboleh-bolehnya memanglah sepatutnya pegawai aset ini merupakan kumpulan pengurusan dan profesional, tapi jika memang tak ada, tiada masalah. Grade 17 ke atas pun tiada. Tak ada isu. So ia tidak ada masalah, tertakluk ya. Okey, bilangan pegawai aset adalah seorang dan perlu ada pembantu pegawai aset kerana sistem MySPA ni kita perlu menyelaraskan aset ini, kita perlu juga melihat kepada sistem MySPA. Sistem MySPA diwujudkan bukan untuk pegawai aset sahaja, perlu ada satu lagi peranan iaitu peranan pembantu pegawai aset yang bertanggungjawab sebagai pendaftar aset dalam MySPA. Okey, next. Okey, ini adalah tugas-tugas. Ini adalah tugas-tugas pegawai aset. Tak kira ni pegawai aset yang orang kata di PTJ atau di peringkat jabatan atau pegawai aset yang duduk di lokasi-lokasi kecil-kecil ni atau lokasi di pejabat-pejabat ni yang melaporkan kepada PTJ. Okey, tuan-puan bertanggungjawab untuk mengurus tiar penerimaan bagi kalau ada aset-aset hadiah ini yang ada nak diberi kepada pejabat, pastikan ada satu borang penerimaan hadiah yang dikeluarkan oleh unit integriti. Jangan main ambil macam tu je, jangan guna-guna surat, perlu kemukakan ada satu form yang dikeluarkan oleh unit integriti iaitu borang penerimaan hadiah, tak silap saya. Okey, tuan-puan pastikan orang yang orang kata kita mengisi maklumat-maklumat itu, siapa nak bagi hadiah apa semua, perlu dimajukan kepada, tak silap saya majukan kepada unit integriti kot, diselaraskan oleh unit integriti. Okey, pengurusan pelantikan. So, pegawai aset diminta untuk memastikan pengurusan pelantikan ini dibuatlah. Semua-semua yang bertanggungjawab menguruskan aset ini, pastikan ada lantikan. Kalau tak ada lantikan, bagi nama kepada ketua PTJ supaya PTJ melantik orang yang menguruskan aset ini sebagai urus tiar dalam menyediakan laporan aset, iaitu laporan melibatkan suku tahun. Okey, menguruskan aset ahli, aset hidup, aset tak ketara, aset haiwan jika ada dan aset tumbuhan. Pengurusan pelepasan, kehilangan dan hapus kira, urus tiar mesyuarat JK4 bagi yang bertugas di PTJ. Okay, next. Okey. Di sini slide yang berikutnya akan menerangkan berkenaan mesyuarat JK4. Okey ya. Mesyuarat JK4, kalau tuan-puan ya ingat, memang kita kena wajib bermesyuarat sebanyak 4 kali setahun dalam tempoh 3 bulan sekali. Okey, ini adalah yang mana JK4 di peringkat jabatan ini dipengerusikan oleh TKPP, iaitu Datuk Zahimi. Okey, manakala di peringkat PTJ, ia perlu dipengerusikan oleh ketua PTJ. Itu adalah di peringkat PTJ dan ahli-ahlinya adalah pegawai aset pusat kos. Okey, setiausaha untuk mesyuarat JK4 ini di peringkat PTJ merupakan pegawai aset di PTJ, manakala JK4 jabatan setiausahanya adalah YUPA di peringkat jabatan ini. Dan ahli-ahlinya di peringkat jabatan kita akan panggil audit dalam.
Audit dalam di MAFI akan hadir bagi mesyuarat aset yang kita adakan setiap 3 bulan sekali. So agenda-agendanya memang dah disediakan, perlu diikuti oleh PTJ, oleh yang mana mesyuarat JKPAK ni. Inilah agendanya, perlu melaporkan mengikut format-format yang telah disediakan. Okey, kalau tuan-puan perasan dekat bawah itu saya sertakan suku tahun berdasarkan tarikh mesyuarat. Ini adalah tarikh mesyuarat JKPAK yang perlu PTJ ikut kerana minggu kedua pada bulan yang telah ditetapkan, pihak YUPA jabatan akan meeting. Biasa kami akan buat pra JKPAK dahulu pada minggu kedua dan 2-3 hari selepas pra kita akan adakan mesyuarat JKPAK. Kerana pada minggu ketiga biasanya ia adalah melibatkan tarikh JKPAK mesyuarat MAFI. So tuan-puan diminta menyelaraskan yang mana pegawai aset di PTJ, sila ambil maklum, tuan-puan diminta untuk menyelaraskan mesyuarat pengurusan aset ini iaitu JKPAK ini pada minggu pertama setiap bulan April, Julai, Oktober dan Januari. So pelaporannya melibatkan kedudukan aset 3 bulan pertama itu, iaitu kalau kata kita nak mesyuarat melibatkan suku pertama. Suku pertama ini adalah melibatkan Januari hingga Mac, jadinya bulan 4 minggu pertama bulan 4 kena meeting untuk pelaporan suku pertama Januari Mac 2021. Boleh faham Okey. Next. Okey, ini adalah laporan-laporan eksekutif yang di YUPA jabatan yang sediakanlah. Tuan-puan tak perlu sediakanlah. Ini di peringkat kami yang sediakan mewakili jabatan untuk dihantar kepada kementerian, dan kementerian majukan secara keseluruhannya melibatkan pelaporan aset MAFI kepada Perbendaraan Malaysia. Okay, next. Okey. Habis cerita melibatkan 1.1 iaitu pengurusan aset kerajaan. So maksudnya 1.1 ni melibatkan pelantikan, YUPA tak YUPA, tindakan tanggungjawab ketua jabatan, tindakan pegawai pengawal. Tak masuk lagi lah. Tak masuk lagi ni, nak terima nak daftar tak masuk lagi. Ini punca kuasa untuk menguruskan aset tersebut. Ia terkandung dalam 1.1 pengurusan aset kerajaan. Okey. Okey, so kita telah edarkan. Boleh tanya tuan? Boleh tanya je lah. Boleh. Tanya. Nak tanya macam yang pelantikan pegawai aset tadi. Kalau ikut tuan tadi kata KU tak digalakkan sebagai pegawai aset. Kalau macam di PKP kita ada lah terlantik 2-3 orang sebagai pegawai aset. Yang tu macam mana kita nak ubah semula ke? Kena ubah. Ya, KU tidak dibenarkan menjadi pegawai aset. Kerana syarat wajib puan Apa dia? Syarat wajib ke? Ya, sebab mereka adalah bertanggungjawab sebagai ketua pejabat, ketua jabatan di organisasi tersebut. Kalau tuan-puan perasan, dalam kita mengisi kita mendaftar aset dalam CUPA 3, kita akan perasan kat situ peranan ketua jabatan ini dia kena endorse aset-aset yang kita telah didaftarkan oleh pembantu aset dan disahkan oleh pegawai aset. Dan kalau kita print, ketua pejabat di situ kena sign aset tu. So dia adalah orang ketiga yang memastikan aset ni betul ke. Bukannya dia lah pegawai aset, dia lah ketua pejabatnya. Boleh faham So maknanya yang mana tersalah apa semua tu perlu buat pindaan, majukan balik. Jika tuan-puan adalah di pusat kos, sila majukan pindaan itu, pencalonan itu kepada PTJ. Supaya PTJ melantik orang, nama yang diberi itu adalah nama yang betul. Okey, kita telah edarkan pencalonan ikut template kita tu. So PTJ dah boleh tengok apa kawasan jajahan yang dia perlu kawal. Maksudnya yang dia perlu pantau dalam JKPAK ini. Contoh saya bagi contoh bahagian khidmat pengurusan merupakan PTJ. So kami merupakan PTJ bagi 6 bahagian di Ibu Pejabat Putrajaya.
So kami ada list melibatkan bahagian soil. So kami perlu tahu kedudukan aset bahagian soil, bahagian BP di Putrajaya, bahagian pertanian bandar, unit integriti, bahagian BPIAT. So BPIAT lagi lah. BPIAT ini aset-asetnya di PBU apa semua diurus, dibeli oleh BPIAT Putrajaya. Jadi kedudukan aset di bawah PTJ bahagian khidmat pengurusan kena mengambil kira aset-aset di PBU Meloh, PBU Paguh, disebabkan punca perolehan itu berlaku di BPIAT. Manakala BPIAT merupakan pusat kos bagi bahagian khidmat pengurusan, sekaligus kedudukan asetnya perlu dipantau di bawah PTJ bahagian khidmat pengurusan. Begitu juga tuan-puan yang berada di PTJ, pastikan saya nak pusat kos, tuan-puan sendiri tahu. Kalau kita menguruskan pembelian, contohnya kita pusat kos ni, contoh saya ambil pusat kos iaitu di bahagian soil. Bahagian soil Putrajaya, dia buat perolehan, dia hantar kepada PTJ bahagian khidmat pengurusan untuk nak beli guna duit projek. Bila dia membuat perolehan ini, sebenarnya dia membuat perolehan untuk negeri-negeri soil di negeri lain. Itu bermakna aset-aset itu berlaku perubahan nanti. Berlaku pindahan PTJ. Kerana soil dekat negeri-negeri lain adalah di bawah PTJ lain. Jadi akan ada pindahan aset akan berlaku di dalam perakaunan aset iaitu dalam wajib emas. Dan pegawai aset di peringkat SOI Putrajaya perlu membuat pindahan aset dalam MySpa. Disebabkan itu, untuk nak memudahkan seelok-eloknya, nak membeli tu biar berlaku di PTJ yang kita punya. Barulah dia tak pening. Dia tak adalah aset tu pergi ke situ, pergi ke sini sebab kita nak kena handle dua sistem iaitu MySpa dengan 1G Emas. 1G Emas mengambil kira aset yang dipertanggungkan. Yang dipertanggungkan tu adalah maksudnya aset itu dibeli punca. Duit itu disalurkan ke mana? Itulah ibu kita. Kalau pusat kos itu membeli hantar ke Bipik Lundang. Bipik Lundang lah aset dipertanggungkan di situ. Bukan aset dipertanggungkan dekat Bipik Putrajaya. Disebabkan itulah urusan aset ini ditransformkan menguruskan aset secara PTJ supaya data-data dalam MySpa diselarikan kedudukan asetnya bersama dengan sistem 1G Emas. Okey? So mana yang tersilap buat pelantikan, tersilap calon apa semua, sila maklumkan kepada ketua PTJ. Jika PTJ sendiri salah, okey. PTJ sila maklumkan kepada Jupa Jabatan kerana di PTJ kami yang melantik pegawai aset. Boleh faham Faham ke? Senyap ni. Faham ke tak ni? Faham. 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 Okey. Bagus anak-anak sekalian. Okey. Seterusnya, boleh kita beralih kepada topik yang berikutnya iaitu melibatkan pendahuluan. Okey. Ini adalah penting. Pendahuluan ini yang melibatkan aset ke, tak aset ke, apa benda ni. Okey Next slide melibatkan pendahuluan bagi aset. Okey. Dalam menguruskan aset ini, ia adalah di bawah arahan perbendaraan AP3. Ya. Okey, aset awam ini adalah semua aset termasuklah aset tak alih serta barang-barang awam ini yang mempunyai pengertian yang diberi kepada di bawah Seksyen 3 Akta Asyara Keuangan. 1957 Akta 61 yang dibeli, yang disewa beli, yang dibina dengan wang kerajaan iaitu wang federal yang diterima melalui sumbangan hadiah yang diperolehi melalui proses perundangan atau dimiliki secara bajakan atau warisan. Ini adalah tafsiran aset awam di bawah AP. Next. Okey, definisi aset yang saya bagi tahu tadi dipecahkan kepada dua. Next. Tadi dah definisi aset tadi ingat aset tak ketara, aset ketara tidak ketara. Okey,
Okay, next. Okay. Inilah sangat penting dalam kita menguruskan aset, kita perlu mengetahui kumpulan aset. Sebelum kita nak mengetahui ia kumpulan aset, kita perlu tahu ia aset atau stok. Okey, macam manalah saya nak tahu. Soalannya, tuan-puan, air fryer ni aset ke stok? Okey, bagi saya, untuk nak menjawab soalan tuan-puan ini, tuan-puan perlu menyemak dalam knowledge base. Belajar untuk menyemak dalam knowledge base. Tiada istilah, oh ini mahal, ini murah, ini selenggara. Tak ada istilah itu, dulu punya istilah. Dulu punya istilah, oh kena selenggara, set kot. Duk main kod, ini stok kot. Okey, tuan-puan diminta wajib menyemak dalam knowledge base bagi mengetahui ia aset ke, ia stok ke, dua kategori tu. So kalau dia stok, kita boleh beli dia dalam kod objek sebagai 27. Kalau dia aset, memang wajib beli dalam 35 jika duit mengurus. Kalau nak beli juga, tengok duit projek. Kalau duit projek kita dalam format A, ada perolehan jentera kecil ke apa ke, perolehan latihan training, itu tak ada masalah, boleh beli. Tengok kepada format A kalau duit projek. Duit mengurus kena wajib guna OS 35 bagi aset. Okey. Bila kita dah tahu ia aset pula dipecahkan kepada dua kategori, iaitu harta modal dan aset alih bernilai rendah. Okey. Aset alih bernilai rendah ini adalah harga asal perolehan yang telah kita buat itu 2,000 per item. Itu adalah aset ABR. Aset ABR adalah aset bernilai rendah. Kalau naik 2,000, dah lebih daripada 2,000 atau 2,000 RM1, 2,000 10 sen apa semua tu, ia dah jadi harta modal. Lebih 2,000 bagi satu unit juga. So perlaksanaan bagi nilai apa semua ni saya rasa telah diselaraskan. Dulu tak ada rasanya. Dulu istilahnya 1,000 lah, selenggara tak selenggara lah. Dululah saya rasa. Sebab tu kalau tuan-puan perasan dalam MySpa ada duduk dekat aset lebih 2,000 pun duduk dekat ABR. Kalau tuan-puan perasan kat QPA dia duduk dalam kat QPA 4. Dia punya carian untuk senarai harta modal, senarai aset. Kita akan nampak benda ni tak tally. Okey, berdasarkan version 3, dia punya sistem tu dah susunkan balik dah. Berdasarkan harta modal, dia dah susun balik. Harta modal wajib 2,000 ke atas akan duduk di dalam senarai QPA 5. QPA 6 akan ada senarai aset alih QPA 6. QPA 3 iaitu kad daftar aset harta modal. QPA 4 iaitu kad daftar aset bernilai rendah. Boleh faham Okey. So, pastikan tuan-puan kena familiar 2,000 harta modal, bawah 2,000 aset bernilai rendah. Dalam istilah akruan, aset harta modal ini dia dikenali sebagai aset dipermodalkan. Diakruankan dalam Wan JF Mas. Okey, kalau tuan-puan pernah dengar, Wan JF Mas ini mengambil kira aset-aset yang bernilai 2,000 ke atas punya perolehan. Barulah dia akan ada dalam sistem Wan JF Mas. So maksudnya kalau kita di peringkat PTJ ini kita nak selarikan data aset MySpa dengan data aset Wan JF Mas. Untuk Wan JF Mas kita kena ambil data harta modal sahaja. Tak perlulah kita nak masuk semua aset bernilai rendah ni masuk dalam Wan JF Mas. Wan JF Mas tidak mengambil kira aset-aset yang bernilai rendah ini Okey. Seterusnya. Okey, ini yang saya selalu tekankan ni. Menyemak maklumat mengenai kod melalui laman sesawan knowledge base. Knowledge base ini adalah sangat penting. Tuan-puan nak daftar aset tu. Bila dah tahu dia aset, tuan-puan kena kenal pasti dia duduk dalam kategori kod mana. Kod item dia panggil. Sebabnya di situ akan ada gambar-gambar jika aset-aset yang tuan-puan nak daftar tu, contohnya dia tak ada dalam tu. Contoh aset yang, biasa aset yang tak ada dalam knowledge base ni aset bahagian pengembangan. Sebab dia melibatkan IAT punya mesin-mesin kan. So,
Di situlah akan berlakunya permohonan. Bahagian pihak perlu membuat permohonan, perlu isi satu format permohonan perluasan kod. Maksudnya kita nak masukkan aset ini dalam knowledge base. Kita kena ambil gambar, kita kena nyatakan keterangan dia, fungsi dia apa, kan? Butiran dia, spek dia macam mana sikit. Itu perlu dimajukan kepada perbendaraan. Barulah perbendaraan Malaysia, kita punya bahagian pengurusan aset di bawah perbendaraan akan uploadkan dia punya kod item yang baru tu. Pastikan kalau tak ada, kita cari aset kita tak ada dalam knowledge base ni, kita tak boleh nak daftar. Sebab bila tak ada aset yang kita nak daftar tu dalam sistem, kita tak boleh nak daftar. Sebab dalam versi 3, tuan-puan dah kena tengok dah. Aset mana yang tuan-puan perlu pilih ni? Tak boleh pergi ke next nak daftar. Sebab version 3 membuat, dia sekat kita supaya daripada perolehan aset tu dah kena key in dah. Bukan macam version 3, aset dah ada semua-semua, aset dah beli lama, barulah kita daftar. Version 3 ni, masa buat, maksudnya sebelum nak bayar, tuan-puan dah tahu dah pembekalnya siapa, tuan-puan dah boleh masuk dah dalam version 3 MySpa di bawah daftar perolehan aset. Masukkan butiran-butiran aset mana dengan dia punya kod aset tersebut. Barulah kita barulah akan pergi kepada penerimaan dan pergi kepada pendaftaran. Ya, version 3 ni berbeza. Sebab tu esok kita akan tunjuk secara maya lah. Tuan-puan kena fokus lah. Sebab bila melibatkan sistem ni kita susah untuk nak ajar tuan-puan. Semua kita boleh tunjuk saja. At least tuan-puan boleh tengok lah macam mana nak start daripada mana. Daripada kita dah belajar melibatkan pengurusan aset ini, dokumen-dokumennya. Sebenarnya dokumen-dokumen yang kita nak guna ni sebenarnya semua dah ada dalam MySpa version 3. Okey. So, mana yang tidak ada wujud dalam knowledge base, perlu kemukakan permohonan tersebut menggunakan lampiran. Sila maklumkan kepada UPA supaya kita boleh majukan format tu untuk tuan-puan isi. Hantar melalui kita dan kita akan hantar kepada unit ICT. Unit ICT tu akan maju kepada perbendaraan Malaysia. Bila dia dah maju, bila dia dah sediakan kod account itu, unit ICT kita pun akan tengok, cek sama ada benda ni ada ke tak. Barulah tuan-puan boleh buat pendaftaran. Okay, boleh faham Next. Okay, ni seterusnya melibatkan skop yang ketiga iaitu penerimaan. Okay. Penerimaan ini adalah sangat penting. Saya dimaklumkan banyak bahagian-bahagian ini ikut saing aja siapa yang terima. Dialah beli, dialah saing. Ingat, penerima ialah orang yang dilantik. Tak boleh sewenang-wenangnya tak dilantik, kita terima aset. Itu menjadi satu kesalahan dalam menguruskan aset kerajaan atau stok. Okey. Penerimaan, pegawai penerima tidak tertakluk. Boleh kita nak ambil setiap section ada pegawai penerima. Tak ada masalah Perlu dilantik. Okey. So, penerimaan aset alih ini objektifnya bagi memastikan spesifikasi aset yang kita telah pesan ke, kita telah beli, ikutlah kita nak macam ni, terima macam ni, kualitinya, keadaan asetnya, dan pegawai penerima ini adalah bertanggungjawab menerima aset atau stok ini daripada pembekal. Dia kena periksa. Kalau melibatkan aset-aset yang teknikal, contoh aset-aset soil ni lah. Kadang pegawai orang yang beli tolong beli je tapi dia nak terima orang lain. Okey, di situ kalau tuan-puan perasan di QPAS 1 ada kolom untuk sign pegawai teknikal. Di situ kita boleh panggil lah section yang nak guna aset tu, suruh dia check. Kita nak terima aset ni tapi sebelum kita nak terima pastikan kalau keperluan kita boleh minta pegawai teknikal. Dalam QPAS 1 ada kolom untuk pegawai teknikal semak aset tersebut. Barulah pegawai penerima sign, pegawai teknikal sign, kira settle penerimaan aset. Okey, pegawai penerima dilantik oleh ketua pejabat. Tapi bila melibatkan PTJ, perlu diselaraskan oleh PTJ lah. Cuma aset tuan-puan tu, tuan-puan terima untuk aset di lokasi tuan-puan lah. Faham Jangan terima orang lain punya barang. Okey, terima untuk aset yang kita buat perolehan untuk kita punya organisasi kita. Next.
Okey, peraturan penerimaan aset alih. Okey, kalau tuan terima aset alih, pastikan semak betul ke tak kita order laptop Excel, dapat ke laptop Excel. So, pastikan butiran-butiran dengan perolehan yang kita buat, dengan spek yang kita buat tu betul. Periksa kalau yang benda boleh ukur, benda boleh kira, kena kira. Dan pastikan pengesahan pegawai penerima itu kita sahkan QPA 1. Dan jika ada berlaku kesilapan dalam orang kata pembekalan aset tersebut. Contoh, kita nak beli aset 5. Kita dapat 5 tapi tak ikut spek. Kan? Tak ikut spek 1. Tak nak 1. So kita nak terima 4. So di sini kita terima 4, maksudnya kita tolak 1. Jadi tuan-puan perlu mengemukakan QPA 2 iaitu borang penolakan aset. Kenapa tuan-puan tolak? Kerana tak ikut spesifikasi. Itu perlu diberikan salinan itu kepada pembekal. QPA 2 perlu dikemukakan kepada pembekal jika terdapat kerosakan atau orang kata terdapat kerosakan, tak ikut spek ke, tak ikut apa yang kita nak, okey kita boleh membuat penolakan. So bila dah kita completekan semua barang-barang tersebut, barulah kita isi QPA 1. Okey, esok kita akan ajar tuan-puan menggunakan QPA 1 pada masa yang sama akan ada QPA 1 dan akan ada QPA 2 jika ada penolakan. So dia boleh menjadi pada satu-satu masa akan ada QPA 1, akan ada QPA 2 ataupun terus pergi kepada QPA 1, tiada QPA 2. Kalau barang semua okey semua, terus pada QPA 1 penerimaan. Sepatutnya penerimaan ini barulah aset itu dibayar tuan-puan. Pada tahun ini kita telah menetapkan syarat mana-mana yang membuat perolehan, pastikan aset didaftarkan dalam tempoh. Aset didaftarkan dalam tempoh 2 minggu untuk makluman tuan-puan. Tapi kalau kita nak benda ni berjalan lancar, tuan-puan diminta untuk mendaftarkan aset dari tarikh terima pada minggu pertama sebab minggu kedua sepatutnya keuangan akan buat bayaran. Ya. Tuan-puan, kalau kita menguruskan aset dengan tata cara yang betul, itulah yang sebenarnya maksudnya pembayaran tidak boleh dibuat selagi QPA 1 tidak diberikan kepada keuangan. Kalau kata nak straightkan macam itu, ia adalah bagus. Kita mengajar pengurusan aset dilakukan mengikut tempoh. Ini adalah salah satu teknik, salah satu cara yang dibuat oleh DOF. DOF menetapkan supaya pembayaran bagi setiap aset ke stok perlu disertakan QPA 1, perlu disertakan salinan kad aset tersebut. QPA 3 atau QPA 4, barulah mereka akan buat bayaran. Di situlah kalau tuan-puan tahu, untuk saya nak share untuk puan-puan, pengurusan aset di peringkat DOF adalah paling tip-top lah. Ya, dia diuruskan berdasarkan kata tata cara mengikut tempoh. Ya, kita ke arah itu. Tapi untuk saya nak selaraskan tuan-puan ni sangat-sangat ramai, melibatkan lokasi jabatan, melibatkan pegawai aset yang ramai, melibatkan lokasi aset, tak silap saya di bawah Jabatan Pertanian ini ada 110 aset, melibatkan kumpulan PTJ, 35 PTJ, okey, melibatkan 110 pegawai aset, melibatkan 110 pegawai pendaftar aset. So kalau tuan-puan boleh mengikuti orang kata pembaharuan ini, pastikan setkan bila berlaku perolehan dibuat, kita telah mengeluarkan arahan itu kepada untuk perakaunan ke arah perakaunan aset. Kita telah bagi kepada keuangan supaya bila dia nak bila dia nak buat bayaran, QPA 1, kad-kad ini dengan borang pemilikan aset perlu disertakan supaya pembayaran boleh dilakukan pada minggu kedua sebelum 14 hari. Maksudnya orang aset akan ambil tempoh 7 hari, seminggu tu, lagi seminggu bagi ke keuangan. Sebab aset perlu didaftarkan dalam tempoh 2 minggu, begitu juga keuangan, bayaran perlu dilakukan dalam tempoh 2 minggu bila kita telah terima. Jadi seminggu kat kita, seminggulah dekat dia.
So tuan-puan, jangan melengahkan aktiviti untuk membuat pendaftaran aset. Pastikan kita menguruskan aset dalam tempoh-tempoh yang telah ditetapkan. Okey, untuk detail kipas 1 dan kipas 2 nanti kita akan pergi kepada esok Kita akan terus pergi kepada sistem version 3 supaya tuan-puan tak perlulah nak photostat balik kipas 1, kipas 2 isi. Kita gunakan sistem supaya sistem ini akan memudahkan menjana kita punya borang. Okey, next. Okey, habis pasal tu baru terima tak daftar lagi kan? Okey, next. Okey, rasanya kita break sekejap 10:30. Penyelaras mana penyelaras? Okey, dalam jadual saya 10:30 kita break, kita jumpa pukul 11. Boleh Okey, Kak Ya. Hmm. Kita orang ada masalah sikit. Okey, Sebab ramai peserta lain tak dapat masuk. Kita kat sini Google Meet ni dia limit 100 orang saja. Jadi ada ramai juga yang tak boleh masuk ni. Ingat nak tukar platform tapi kata Zoom pun 100 juga maksimum ni. Oh, ya ke? Tak apalah kot, yang 100 ni dah dapat ilmu ni dah okey dah ni. Boleh sampai kan? Ingat kalau macam ni lah, sebab ada yang PTJ, yang saya risau PTJ yang tak dapat masuk ni. Okay. Jadi kalau yang saya ingat solutionnya kena yang tak sempat hantar borang tu kena left kot sebab nak bagi laluan pada PTJ. Yang penting PTJ yang kena dengar, memang wajib dengar ni. Okey, di sini dalam 101 tak silap saya tengok tadi peserta ni. Okey, di sini adakah semua yang terlibat dalam menguruskan aset? Adakah macam saja-saja nak dengar? Kebanyakan memang semua daripada pusat kos ni. Selain daripada PTJ, sebab saya sendiri pun pegawai aset juga. Banyak kali daripada pusat kos yang penerima, pendaftar. Ada ke sini pegawai pemeriksa aset? Ada Okey, kalau pegawai pemeriksa aset kena modul lain lah. Pemeriksa aset lain Ya, modul lain untuk pegawai pemeriksa aset. Kalau tengok pada respon ini ada 62 yang dah respon kita punya ni lah soalan kita ni yang menguruskan aset ini. Ada berapa puan? Tengok. Okey, tempat bertugas. Okey, 40.3, 59.7. Pernah mengikuti khusus. Peranan, okey. Okey, yang pemeriksa ada dalam ni Kalau boleh pemeriksa bolehlah kot live group kot bagi ruang kepada pegawai-pegawai aset atau pembantu pegawai aset. Nanti yang pemeriksa nanti kita kena buat modul lain. Dia lain sikit. Dia lain. Lupa pun lain. So kalau Kak yang tengok sini pemeriksa aset ni pun ada juga yang join dalam seramai 2 orang saja. Okey. Yang PTJ ramai ke yang tak boleh masuk, Daya? Satu je rasanya. Boleh kot try. Cuba dia try. Ada dia dah live kot. Ataupun kena kongsi-kongsi kot kalau dalam satu pejabat. Ya. Kalau satu pejabat boleh kongsi kot. Sorry, maaf menyampuk tempat tanya. Pegawai pemeriksa tu boleh sebut nama tak? Masalah saya ni confused juga. Saya sama ada pegawai pemeriksa ke pegawai aset ni. Tak ada. Sebab kita punya Google Form ni kita tak tahu. Kita tak capture siapa yang respon ni. Kita cuma tahu bilangan aja. Okey. Terima kasih. Ingat tak undur diri. Boleh keluar dengan yang lain. Dia host tak ada ni. Host tak boleh buang tu. Okey Dayang, macam mana? Okey, pengarah saya minta yang dah mohon boleh masuk. Yang tak dapat mohon tu kena bagi laluan yang dah mohon ni lah, yang awal ni.
kena keluar yang tak sempat hantar borang tu, baru nak join hari ni ke semalam ke. Ya. Dekat ofis. Letakkan kalau B. Habis tu, boleh. Begitu. Takut. Kau ramai ni kenapa dia sini? Dia di sini. Okay, macam mana respon daripada peserta lain ke? Ada nak suggest tukar platform ke? Platform mana? Yang eloknya kena kongsi lah, kalau dalam satu pejabat. Buat macam IPTG, dia orang dalam bilik kuliah kongsi satu projektor. Saya ingat yang tak dapat masuk ni tak ramai, cuma saya risau kalau PTJ yang tak dapat masuk. Ya. Sebab peranan PTJ ni sangat banyak ni dalam menguruskan aset ni. Dah okey kot? Tak ada dah mesej? 98 masuk saya. Okey, Kita break kita break dulu lah. Pukul 11 kita jumpa. Saya nak memahamkan apa yang Puan Arbiah cakap ni pun banyak juga ni. Kayaknya cakap laju. Tajuk banyak ni, tajuk. Tak apa, tak faham boleh tanya sebab tajuknya sangat banyak. Kalau tuan puan baca bukunya sangat tebal. So tapi kalau tak faham boleh suarakan, tak ada masalah. Ya, kita break, kita jumpa pukul 11 ya. Okey, baik. Okey, terima kasih. So tak ada apa-apa, cumanya lah untuk kerja-kerja penambahbaikan SPPA dilaksanakan berikutan pelaksanaan tata cara pengurusan aset kerajaan dan tata cara pengurusan stor kerajaan. April lah. So perubahan-perubahannya proses kerja dalam sistem, borang QPA, borang QPS untuk stor dan penjanaan laporan. Okey, pemasangan di kementerian jabatan mulai Julai 2019. So kita lambat sikit. Kita dapat hujung tahun 2020 baru kita dapat benda ni lah. Okey. Seterusnya rujukan, ini rujukan dia. And then memang dia guna perkeliling pemeliharaan AM, Asset Management. Okey. Okey, ini sistem pengurusan aset. Mana yang dah familiar dengan MySpa version 2, saya rasa tak ada isu lah. Okey, ini yang modul-modul ada dalam MySpa version 3.0. Ada modul admin, modul pembekal, modul kawalan kod, modul daftar perolehan aset. Yang hijau ni adalah modul-modul baru yang tak ada daripada version 2, dia sekarang ada dalam version 3. Okay. Kita go through je. Okey, yang ini adalah senarai perbezaan borang aset alih dalam SPA. QPA 1 berubah, QPA 2 berubah. Semua kebanyakan borangnya berubahlah. Ini perubahan-perubahannya. Yang dulu QPA 1 ada, sekarang pun ada. Dulu QPA 2 ada tapi untuk daftar harta modal. Sekarang ni QPA 2 akan jadi borang penolakan aset alih. So kita kena biasa dengan perubahan borang ni. And then selepas ni bila
bila kita dah pakai version 3.0 ni, tak ada isu dengan jabatan akauntan negara lagi lah. Kita dah boleh guna, dah kemas kini kita punya sistem mengikut pekaliling. Okey. Ini borang-borang dia. Ada 36. Tapi dia pecah pendataan panjang ni. Okey. Ini yang perubahannya lah. Okey, yang ini dalam MySpa kita ni ada kat sini. Kalau kata termissing ataupun tak mencapai, tak faham apa benda yang kita kongsikan selama ni, just boleh rujuk dekat dalam sistem ni lah, sebab kita memang dah ada dalam sistem ni, memang banyak nota-notanya. Okey, so ini yang penambahbaikannya. Yang pertamanya, ini yang tu sikit, kita ada modul daftar perolehan. Fungsinya adalah untuk daftar maklumat perolehan bagi keperluan mendapatkan maklumat penjanaan laporan QPA 1. Okey, pegawai perolehan yang dilantik akan mendaftarkan maklumat perolehan aset untuk pegangan pemilik aset tersebut. So, capaian ni adalah bila kita bagi capaian kepada pegawai aset ataupun pembantu pegawai aset, kita tik pada dia punya capaian sebagai pegawai perolehan. So, dia akan dapat modul daftar perolehan. Okey. Lepas tu dalam modul daftar perolehan ni, kita ada juga satu lagi, dia ada semua kaedah perolehan perlu mendaftar maklumat perolehan. Semua sekali. Saya rasa dah cover semua. Cumanya bila dah tak ada dalam pilihan-pilihan saya yang semalam punya, bila yang tak ada dalam selection yang dia bagi tu, kita ada yang last sekali lain-lain. Tapi sebelum pilih yang lain-lain tu, pastikan pilih yang munasabah dulu sebelum tukar yang lain. Sebab kita ambil jalan mudah. Agak-agak malah nak dapatkan maklumat, terus kita tukar kepada lain, terus kita letak lain-lain. Okey. Okey, yang seterusnya ada modul penerimaan aset. Yang ini yang semalam tu isunya bila siapa nak kena terima? Pendaftar ke pegawai penerima? Okey. So kita di peringkat UPA DOA ni sebenarnya kita nak mengurangkan staf kaki tangan lah, pegawai yang bertanggungjawab pada MySpa di bahagian lah. So kita sekarang ni memang tetapkan seorang pegawai aset, seorang pembantu pegawai aset untuk menguruskan MySpa di lokasi lah. So pegawai penerima ni memang kita di UPA DOA kita akan bagi capaian pegawai penerima kepada pembantu pegawai aset. So okey, so dalam modul penerimaan aset ni, pegawai penerima yang dilantik akan mendaftarkan maklumat penerimaan aset pemilik aset tersebut. Maklumat penerimaan ini akan menghasilkan laporan QPA 1 dan QPA 2. Sekiranya ada berlaku penolakan semasa proses penerimaan. So, capaiannya adalah pegawai penerima. Borang yang terlibat adalah QPA 1 dan QPA 2. Okey, kita teruskan Seterusnya, dalam modul ni, ini yang baru juga ni. Bukan yang baru lah, maksudnya modul pendaftaran ni kita dah ada. Sebelum ni version 2.0, kita ada pendaftaran, dua jenis kaedah pendaftaran. Pendaftaran 1 PP dan satu lagi pendaftaran TPA. Okey. Jadi kita dalam modul pendaftaran ni, sistem telah menentukan secara automatik kumpulan aset berdasarkan kos perolehan. So dalam modul pendaftaran, dalam modul dalam modul daftar perolehan tu, kita memang kena masukkan dah
aset apa nak beli and then berapa kosnya. Daripada situ terus dia masukkan kumpulan mana aset sebenarnya yang kita beli tu. Yang sebelum ni dalam version 2.0 kita yang tentukan. Even aset tu berharga 2,500 pun kita masih boleh letak dia dalam grup inventory aset bernilai rendah. So sekarang ni memang sistem yang akan tentukan semua sekali lah. Okey, penjanaan nombor siri pendaftaran aset adalah berdasarkan tahun penerimaan aset. Ini pun sama macam yang version 2 lah. So tak ada perubahan. Okey. Itu yang 3 yang baru dalam sistem MySpa version 3.0. Yang lain tak ada isu. Okey, kita teruskan ya. Kita habiskan slide ni. Okey, modul pendaftaran aset. Lepas kita daftar, borang yang terlibat adalah QPA 3 dan QPA 4. QPA 3 atau modal, QPA 4 ABR. Okey. Modul pengesahan pendaftaran. Ini pegawai pengesahan daftar aset, pegawai aset kita lah. Memang proses ni proses yang sedia ada. Memang sebelum ni memang ada modul ni. Okey. Jadi sini dia remark, sekiranya aset didaftarkan sebelum pemasangan SPPA 3.0, MySpa 3.0, masih kekal pengesahan di laman kerja TPA atau 1PP. So, hutang-hutang yang sebelum ni masih lagi ada, terbawa-bawa hingga sekarang lah. Walaupun kita dah update. Alamak.